Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pelajar-pelajar, sahabat-sahabat saya di kelas mengaji tulis tesis. So hari ini kuliah ketiga, maksudnya dah 5 hari bulan. So dah 5 hari kita bersama dalam kelas mengaji tulis tesis dalam digital WhatsApp. Okey, semoga semuanya sihat, dalam keadaan yang selamat, bersemangat untuk menulis tesis dan faham bagaimana untuk menulis dan seterusnya berjaya menyiapkan tesis. InsyaAllah. Okey, hari ini kita dah masuk dah penyataan masalah. Cuma sebelum kita nak mulakan dengan penyataan masalah, kita ambil sedikit pemahaman kita tentang latar belakang. So kita kena pegang latar belakang tu. So kalau kita nak faham hari ni, kita hari tu dah faham latar belakang. Sekarang kita duduk tengah-tengah, iaitu kita duduk penyataan masalah. Kemudian lepas ni kita akan bina objektif persoalan kajian, hipotesis dan seterusnya. Jadi untuk hari ini penyataan masalah itu selepas daripada latar belakang. So kita dah pegang dah, bawa baki ke depan tu lebih kurang, iaitu isu-isu yang relevan. Jadi apa pula maksud penyataan masalah? Bahasa seringkas. Kalau latar belakang ringkasnya isu-isu yang relevan, masalah dalam bentuk penyataan, iaitu masalah dalam konteks kajian, iaitu masalah yang boleh diselesaikan dalam penyelidikan, masalah yang boleh dilaksanakan oleh penyelidik, masalah yang keupayaannya dari segi proses dia boleh dilaksanakan dalam konteks sebuah penyelidikan, iaitu instrumen. Okey, ada orang kata instrumen kajian ni orang kualitatif sebut diri dia instrumen, tapi kalau dalam konteks menulis, kuanti ke, kuali ke, mix ke, multi method ke, semuanya adalah kita lah instrumen, kita yang menulis, kita yang susun skrip, kita yang pilih, kita yang buat justifikasi. Okey, kita mulakan tanpa buang masa, kita teruskan. Kita ada lebih kurang 11 slide untuk hari ini. Okey, nombor 1, definisi awal dalam konteks penyataan masalah. Nombor 1, apakah rasional masalah kajian ni dalam bidang kajian ataupun topik kajian? Okey, sebelum kita pergi zoom lagi ke dalam, kita nak kena faham setiap orang ada bidang tourism, ada bidang engineering, spesifik lagi mechanical engineering, spesifik lagi manufacturing process, spesifik lagi supply chain, spesifik lagi dia nak memilih measure of the supply chain among vendors, spesifik lagi mungkin nak measure performance among supplier vendors. So dia dalam konteks ni kena faham apa saja masalah tu biarlah wujud dalam konteks bidang secara spesifik. Okey, research ni tak boleh buat terlalu general ya. Sebab kita tak mampu untuk buat terlalu general. Sebab tu research ni lagi-lagi masalah tu perlu diperincikan supaya kita faham, semua orang boleh faham, audience, supervisor dan penilai boleh faham apa persembahan kita dalam konteks masalah yang ingin diselesaikan dalam penyelidikan. Jadi nombor 1, rasional nak tengok. Jadi orang baca dekat wrong statement tu mungkin perenggan yang awal-awal tengok okey, dalam bidang tourism ni memang aspek ni yang sesuai penyelidik kaji. Kita tahu min max dia, range, kemampuan. Macam gitu researcher, banyak orang tanya soalan resources. Boleh tak dapat sumber ni, boleh tak dapat sumber ni. Okey, saya kata setiap sumber tu ada, tapi terhad. Kadang-kadang dia tak dalam bentuk artikel jurnal, mungkin dalam bentuk report. Kadang-kadang dalam report tak ada. Kemudian kena tengok dalam newspaper. And then kemudian kita kena melihat dokumen-dokumen yang bersesuaian dalam kajian. Okay. Dalam sebuah penyelidikan ni, niat researcher ni kena jadi seorang yang matang. Kalau nak baca jurnal, kita kena refer jurnal yang baik. Nak refer yang tesis bidang yang baik. Kemudian kita bukan hanya duduk sebagai orang yang akademik, kita kena tahu orang industri. Kalau dekat kilang, apa dokumen dia ada. Kalau dalam government, dalam dasar, apa dokumen yang ada. Kalau dari segi law, ethics, apa dia dokumen-dokumen law dan ethics, enactment dan sebagainya. So jadi benda-benda itu sangat penting dalam sebuah
sebuah kajian dalam aspek tu kena lihat. Jadi saya sambung balik research background pula. Penyataan masalah yang kedua adalah kita hari itu dekat latar belakang kita dah tahu isu-isu yang relevan. Okey, dalam konteks ni ada beberapa istilah yang digunakan dalam buku, dalam pemahaman, dalam pengajaran. Ada yang panggil isu yang relevan dalam latar belakang, tapi dalam penyataan masalah orang panggil masalah. Ada orang pakai masalah dan relevance. Ada yang guna perkataan masalah kritikal. So dalam kes ni tak kisahlah penggunaan tu relevan ataupun kritikal, tetapi masalah ini perlu diselesaikan oleh penyelidik. Masalah ini dalam bentuk penyataan yang kita boleh bina persoalan kajian nanti, memudahkan persoalan dan objektif kajian. Jadi dalam konteks ni adalah sejauh mana masalah itu yang dikatakan kritikal dengan relevan tadi menjadi landasan kepada pembentukan penyataan. Dia macam ni. Kita tahu bab 2 last kali akan keluarkan penyataan. Macam-macam rupa yang saya jumpa. Kadang-kadang waktu dia problem statement tu panjang. 2 peringatan yang terakhir tu baru saya faham. So dia buat piramid terbalik lah macam ni. Jadi saya faham penyataan itu dalam bentuk ada jenis dia. Jadi kita akan cover jenis-jenis penyataan masalah. Okey. Dalam konteks ni setiap researcher kena faham bidang bidang engineering. Janganlah terkejut lepas ni jumpa penyataan masalah yang tak ada citation. Jadi tak perlulah buat penyataan masalah dengan citation. Perlu, tapi tengok dalam konteks bidang masing-masing. Okey, jadi dalam kes ni isu yang kritikal ataupun masalah yang kritikal tadi itu menjadi landasan kepada pembinaan penyataan masalah. Jadi macam inilah. Kita hari tu research background kan, kita ada isu-isu yang relevan kan. Jadi isu yang relevan tadi tu kita bawa ke depan. Jadi penyataan masalah dia dah tahu dah. Orang yang buat problem statement dia tahu dah, oh ini isu-isu yang relevan. So macam mana kami nak bina satu penyataan masalah. Okey. Dan kita tahu ni dalam bentuk penulisan. Jadi penulisan ni mesti ada intro dia, mesti ada fakta dia, mesti ada conclusion dia. Jadi mungkin hari ini perbincangan kita lebih kepada bagaimana untuk menulis satu penyataan masalah yang baik. Okey, bila sebut penyataan masalah tertumpu ada beberapa soalan. Saya sukalah yang dekat grup WhatsApp tanya soalan. So ini pun ada beberapa soalan yang sesuai tanya. Itu what, why and how lah. Okey. Apakah masalah penyelidikan yang hendak ditangani? Jadi apakah masalah penyelidikan yang hendak ditangani? Yang kedua, mengapa masalah penyelidikan tersebut wajar ditangani? Nombor 3, bagaimana masalah penyelidikan ini boleh ditangani oleh penyelidik? Dia soalan tu what, dan ada soalan dia why, kemudian how. Jadi ada yang tanya dekat grup WhatsApp itu dalam konteks what, why dan how ni sesuai dekat latar belakang ke dekat penyataan masalah? Kedua-duanya. Tapi konteks yang berbeza, iaitu isu ini masalah yang ingin ditangani. Jadi orang nak kena tahu dulu apa benda yang masalah you nak tangani. Okey, kemudian mengapa dan wajarnya benda ni untuk dikaji. So bagaimana kita dalam konteks penyelidikan nak jadikan masalah ni sebuah penyelidikan yang boleh dikaji dan boleh diselesaikan atau ditangani oleh penyelidik. Sebab kita ada limit, sebab kita kan collect data dan kemudian kita analisis kan. Jadi researcher ada benda dia, tak kisahlah data tu dalam bentuk saintifik ataupun humanistik. Okey. Kemudian kita sambung 5 perkara dalam penyataan masalah yang kita patut tahu. Jadi saya sebutlah 5 perkara ni. Yang pertama, menyatakan isu atau masalah kritikal yang dipilih untuk diteliti. Kadang-kadang saya sebut isu tu, bila saya sebut perkataan isu tu nak bawa maksud tadi yang dekat latar belakang tadi itu, daripada isu tadi itu sejauh mana kita terjemahkan dalam konteks masalah yang kritikal yang dipilih untuk diteliti, memberi justifikasi bagi pemilihan masalah tersebut. Okay, jadi kita pun macam saya tengah buat penyataan masalah, tengok balik latar belakang tadi yang isu relevan tadi, sejauh mana benda ni perlu dijadikan satu penyataan masalah. So kalau dia nak jadikan penyataan masalah, apa justifikasi yang saya patut laksanakan? Apakah masalah kritikal yang dipilih untuk ditangani dan diselesaikan? Jadi kadang-kadang ini normal tak semua orang perfect. Kadang-kadang kita dah rasa itu isu yang relevan, tapi bila kita dah pindahkan dia dalam penyataan masalah, isu ini tidak boleh diterjemahkan dalam konteks masalah. Dan bila kita nak bina masalah pun dia tak tahu nak jadikan pernyataan yang macam mana. Jadi
kita tak buang isu tu, kita murnikan balik isu tu supaya dia match dengan penyataan masalah, supaya dia menjadi lebih jelas, lebih khusus, lebih spesifik untuk kita bina research question pula nanti. Okey, apakah jurang pengetahuan? Bila sebut jurang pengetahuan ni dia luas lah kan. Jurang ni bukan akademik saja, bukan industri saja. Siapa yang hidup dalam dunia ni? Dia dalam konteks masyarakat, dia dalam konteks kerajaan, okay, dia dalam konteks agama. Jadi dulu zaman saya belajar itu PES, P-E-S-T, politik, ekonomi, sosial, teknologi. Jadi research tak boleh lari benda tu. Cuma dalam konteks sekarang, situasi dia, saya tambah satu lagi kat belakang lah. Ni pesta. Ni bukan pesta muda-mudi tau, tapi dia politik, ekonomi, sosial, teknologi dan agama. So dalam konteks ni, apa jurang research yang kita nak buat ni? Sebenarnya dalam perkataan lain, jurang ni tidak boleh lari dengan kawan baik dia, iaitu sumbangan. Satu, bila you buat research, bila kita tengok you buat penyelidikan, kan kata dia buat penyelidikan untuk menyelesaikan masalah. So kenapa benda ni sangat penting? Apa sumbangan dia nanti? So nak tengok jurang dia lah. So jurang tadi kita akan belajar, kita ada 4 cover dalam jurang tadi. Sama dia dalam baru ke, dia extension ke, dia perhatian ke, dia ada satu lagi saya lupa. Nanti kita cover lah. Mengapa kajian ini perlu dijalankan? So kita kena menulis supaya orang yang baca dia yakin, oh okey, sebab tu you nak buat research, sebab benda ni ada keperluan dia. Jadi keperluan ni nanti kita bincang lebih detail lepas ni. Mempunyai potensi penyelesaian penyelidikan, itu lagi satu benda yang sangat penting. Saya sangat risau orang nak buat jadikan satu masalah, tapi saya rasa you seorang researcher, boleh ke kita menyelesaikan masalah ni? You nak collect data macam mana? Data nak ambil kat mana? Okey, data ni ada data primary, ada data secondary. Okey, kalau data secondary tu boleh ke dapat data secondary? Tak sulit ke data ni? Boleh ke release keluar? You dah mohon tak surat memohonkan apa tu? Surat etika penyelidikan. Kan? So benda-benda tu kena faham proses dalam penyelidikan. Dia tak anggap sebagai satu benda yang terlalu mudah, dan dia bukanlah satu benda yang sukar. Tapi dia ada satu proses yang kita kena faham dalam penyelidikan. Sebab tu kita sebagai seorang researcher, walaupun semester 1, kita kena tahu bila nak buat research ni, apa kita ni sebagai researcher, apa yang kita mampu untuk kita buat. Okey, kemudian ini yang kita ceritakan tadi, ada 3 ciri dalam penyataan masalah. Ni biasa kita tak boleh orang lain yang compare. So kena faham kadang-kadang masalah tu memang dia kena cerita. Ada orang buat research satu perkara, ada orang buat research kahwin 2 perkara, ada A dan B. Ada yang buat research ada A, B, C. Ada yang buat research A, B, C, D. Ada yang buat direct, ada yang indirect. So research ni saling berkait antara satu elemen, satu variable atau satu faktor yang lain. Jadi untuk menjelaskan perkaitan antara satu, ada orang nak jelas pergabungan beberapa teori, ada orang nak gabung beberapa model, ada orang nak ubah suai, ada orang yang just nak adopt. Jadi kita tak boleh kata persembahan penyataan masalah orang tu adalah sama. Jadi banyak scholar dia rumuskan ada 3 jenis. Yang pertama, kategori ciri penyataan masalah adalah struktur, iaitu terbentuk dalam gabungan beberapa unsur, elemen atau bahagian yang mempunyai hubungan antara satu sama lain. Okey, saya cuma nak pesan satu sebab dalam grup WhatsApp ada tanya soalan. Katalah IV saya adalah kepimpinan. Okey, dan DV saya adalah pencapaian, performance. Jadi apa yang saya nak tulis dalam penyataan masalah ataupun dalam latar belakang sebelum ni? Tapi dalam penyataan masalah especially, janganlah cerita kepimpinan ni penting pada negara kerana kepimpinan, sampai tu prestasi perlu ditingkatkan. Masalah sekarang research bukan cerita independently. Kita punya kajian bersama. Jadi bila kajian kita nak tengok kesan antara leadership dan performance, kenalah cerita masalah. Kita kena cerita beberapa aspek kepimpinan. Amalan kepimpinan ini tidak memberi impact kepada pencapaian yang baik. Dia kena cerita dalam satu ayat tu, kedua-dua tu kena ada. Satu ayat tu beritahu kepimpinan kepada pencapaian, kepimpinan kepada pencapaian. Sebab tu dalam research ni dia lebih structured benda tu. Jadi saya faham kenapa orang tu structured, sebab kita tengok dalam persoalan kajian dia ada persoalan nombor 1, persoalan kajian nombor 2, persoalan nombor 3. Jadi orang kuantitatif especially
dia akan susun satu variable dengan variable ni, satu variable. Jadi dia sequence penulisan tu. Jadi dia panggil dalam bentuk yang structure. So nak mengaitkan. So kajian lepas, kalau ni apa jadi, kalau hubungan macam ni apa jadi, hubungan macam ni. Jadi dia kena, tu dia panggil sebagai satu problem statement structure. Tapi sekadar structure dia macam ni paling mudah. Dia cerita dulu, kajian lepas buat macam ni, kajian tu buat macam ni, kajian ni buat macam ni, kajian ni macam ni. Jadi dia cerita status tu. Last kali line dalam perenggan tu, so kita pula. So apa kita nak beritahu? Oh, ini membuktikan bahawa banyaknya kajian lepas dilaksanakan di belah Euro, iaitu kurang di bahagian Asia. Dan kajian ini menunjukkan banyaknya kajian yang hanya mengkaji satu faktor ke satu faktor, kan? Tidak ada satu kajian yang menyeluruh mengaitkan ke semua faktor tadi dalam satu model. Jadi itu jenis-jenis penyataan masalah jenis structured. Okey. Yang kedua adalah unsur asas. Banyak kajian ni kadang-kadang dia melibatkan material atau apa dan sebagainya. Dia melibatkan satu proses tau. Lepas A, B, lepas B, C, lepas C, D. Jadi bagi orang untuk faham, contohnya banyak bidang buat sustainable kan. Banyak orang yang nak faham sustainable. Kenapa perlu sustainable? Adakah semua orang perlukan sustainable? Okey, apa komponen dalam sustainable kan? Jadi dia nak kena cerita dalam sustainable tu ada 3 perkara. Social, ekonomi dengan environmental. Jadi mungkin nak beritahu yang sekarang ni sangat dekat dengan environmental. Jadi dia nak cerita, orang mungkin faham apa itu ekonomi, mungkin orang faham pasal social, tapi environmental tu apa. Jadi sekarang ni bila sebut pasal sustainable, semua orang macam struggle dekat bahagian environmental. Jadi dia nak cerita dulu supaya situasi nak faham. Oh, bila katanya sekarang dah pergi environmental, sebab tu semua orang sibuk cerita pasal sustainable lah. Tu contoh dia. Jadi dia ikut susunan seperti beritahu dulu konteks dan bidang masalah. So apa masalah kritikal, perkara yang hendak diteliti, fokus kajian. So kita nak tunjuk juga bila nak buat research ni apa beza yang sebelumnya dengan ni. Kita panggil keaslian, kekurangan, apa yang kurang dari segi knowledge, pengetahuan atau dia panggil jurang. Of course dia kena ada perkataan justifikasi dan significant bagi orang kuanti lah. So kalau orang kuali ataupun yang lain, kita boleh katakan sekadar justifikasi. So dia ada sequence dia satu daripada konteks masalah, bidang, masalah kritikal, perkara yang ingin diteliti, fokus kajian, keaslian kajian, kekurangan pengetahuan, justifikasi, significant. Jadi kaedah unsur ni antara kaedah yang paling banyak lah saya jumpa orang buat lah dalam kajian. Sebab tak nak memang dia kena sebut, dia kena jelas tu ni bidang sesuai tak. Kemudian dia akan nampak mana satu masalah yang ingin diteliti atau ingin dikaji. Kemudian dia nak gambarkan apa yang berlaku dalam kajian lepas. So jurang dia dekat mana. Kemudian dia bagi justifikasi. Okay. Yang ketiga ni yang paling terbuka lah, paling open dalam research. Dia membenarkan. Last kali pun walaupun dia tidak ada satu kajian literature review yang banyak, walaupun dia tidak ada elemen-elemen yang pelbagai perspektif, tetapi dia ada satu benda yang sangat kuat dia nak buat, especially dalam kajian ni dia ada justifikasi. Ada satu je justifikasi. Tadi kalau structure ada justifikasi, unsur pun ada justifikasi, tapi yang kategori yang tiga ada justifikasi, dia tak ada banyak benda elemen lain, dia tak banyak benda yang support, tapi dia ada justifikasi. Jadi tengoklah pada kajian kita ni lebih bersifat structure, unsur ataupun justifikasi. So kita ada 3 jenis ciri penyataan masalah. Okey, saya ada senarai kat sini ada 5 perkara yang mana lebih sesuai ditulis dalam penyataan masalah dalam slide. Saya nombor 1 saya ada buat color merah dan color biru Bila tengok kat slide ni, slide yang nombor 5 ni nampak yang nombor warna merah tu tak sesuai, warna biru tu dia sesuai. Masalah semasa kurang relevan yang hendak dikaji. Okey, bila kita letak masalah semasa bukan kata salah, tapi masalah semasa tu tak relevan dalam kajian. Kita tak difokuskan. Dalam kata lain, masalah yang semasa tu you tak bina pun persoalan dengan objektif kajian nanti. Jadi dia masalah semasa bagus, tapi dia tak relevan dan dia tidak dikaji dalam persoalan kajian dan objektif kajian. Jadi masalah semasa tapi dia tidak relevan, dia tak sesuai dalam penyataan masalah. Masalah kritikal relevan yang hendak dikaji. Of course lah ini dia katakan penyataan masalah. Sebab masalah itu relevance, masalah itu kritikal. Sebab itu juga bila kita tengok dengan persoalan atau objektif kajian, selari. Jadi kita kena tapi tak bolehlah guna contoh dia kan. Penyataan masalah ni adalah bentuk pemahaman.
Oh, masalah macam ni. Sebab tu kau nyatakan objektif tadi menentukan hubungan A dan B. Jadi sedikit banyak bila kita keluarkan objektif atau persoalan kajian tadi itu, problem statement ni kita konsep memahamkan, menterjemahkan kefahaman sehingga terbentuknya penyataan objektif dan persoalan kajian itu. Okey, nombor 3 kan, masalah umum. Masalah umum yang hendak dikaji dan masalah ni tidak diterjemahkan dengan solusi dalam persoalan kajian. Masalah yang umum. Kan saya kata awal tadi, masalah sebaiknya terperinci. Kalau masalah yang umum, orang nak bangun objektif tu yang pening tu, macam mana kita nak bangunkan objektif? Objektif lagi kena detail. Sebab kita nak buat research, ini general sangat ni. Macam mana kita nak collect data? Takkan nak collect data semua macam ni. Takkan nak pergi interview masyarakat, interview Perdana Menteri, interview B40, M40, T40 semua dan sebagainya. Besar sangat ni. Tu masuk dia. Jadi masalah tu umum. Jadi bila masalah umum, orang yang nak buat, kita lah researcher nak buat objektif dan persoalan kajian tadi, kita jadi macam susahnya nak buat objektif macam ni. Jadi sebab kita susah nak keluarkan objektif, bina objektif tu disebabkan masalah tu terlalu umum. Dan umum tu pun kita tak boleh nak terjemahkan solusi dalam objektif, dalam persoalan kajian. Okey, masalah apa yang sepatutnya? Kalau masalah umum tak boleh, masalah khusus. Kita kena buat masalah khusus. Masalah khusus yang dikaji, yang berupaya diterjemahkan dengan objektif dan persoalan kajian. Jadi jangan ambil masalah semasa dan masalah umum. Ambillah masalah kritikal nombor 1 tadi, ataupun masalah yang relevan. Yang kedua adalah masalah khusus. Yang terakhir iaitu justifikasi. Justifikasi ni pemilihan penyataan masalah tadi, penetapan penyataan masalah tadi yang hendak dikaji. Of course lah, benda ni kita kena bagi justifikasi. Yang ni tak boleh tak buat, semua orang kena buat. Okey, ada yang saya cerita tiga komponen utama dalam penyataan masalah. Sedikit sebanyak saya dah jelaskan tadi, iaitu masalah perlulah dalam bidang yang khusus dan masalah relevan yang hendak dikaji. Contoh saya buat satu persoalan kan, apakah bidang khusus yang hendak dikaji, apakah malah khusus yang hendak diteliti. Jadi you boleh gunakanlah persoalan ini nanti bila nak menulis, kita akan fikir, apakah bidang yang aku nak kaji ni, apakah masalah khusus yang aku nak teliti, apakah fokus kajian ini betul-betul ada asli, ada benda yang aku nak extend pengetahuan nanti. Okey, adakah wujudnya jurang? Okey, jurang ni namanya penyelidikan. Ada orang memberi jurang dalam bentuk literature review. Apa tu literature review? Jangan nampak kecil. Literature review tu ada teori dia, ada variable dia, ada method dia dan sebagainya. Jadi bila sebut pasal jurang ni nanti banyak komponen dia. Nanti saya akan sentuh komponen-komponen yang dipanggilkan sebagai jurang dalam penyelidikan. Okey. Tak seronok cerita sekarang, jadi saya cerita. Okey. Kemudian apakah justifikasi bagi kajian yang dicadangkan? Jadi saya conclude dalam konteks 3 komponen utama ni, iaitu mula-mula nak tengok dalam konteks bidang dan masalah yang relevan. Kemudian yang kedua tadi nak tengok dari segi fokus kajian, dari segi keaslian kajian. Ada setengah universiti nak dengar perkataan novelty tu. Okey. So nak tengok ada ke jurang yang wujud. Tadi lepas keaslian. Nombor 2. Nombor 3 adalah tentang justifikasi. So dalam konsep 3 komponen ni saya keluarkan beberapa persoalan contoh. Apakah bidang khusus yang nak dikaji? Apakah masalah khusus yang nak diteliti? Apa fokus kajian? Adakah kajian ini asli? Adakah wujud jurang pengetahuan? Apakah justifikasi bagi kajian yang dicadangkan? Jadi kita tengoklah, bila nak menulis nanti kita boleh berfikir ni persoalan-persoalan dia. Nak kena cari apa novelty dia, apa asli dia. Saya tak suka menggunakan perkataan novelty lah. Sebenarnya novelty tu saya ambil selalu konsep saya mudah je. Contoh ciptaan telefon Alexander Graham Bell. So Alexander Graham Bell tu dia novelty lah. So kalau macam saya ni, saya nak sebut inovasi pun saya takut, creativity pun saya takut. Saya mungkin orang kata orang yang mampu untuk ubah suai saja ataupun extend dalam research. Okey, yang perkara ni saya simpulkan. Okey, kita ada 6 perkaitan alignments dalam penyataan masalah. Okey, yang pertama bidang kajian dan isu yang relevan. Okey,
Jangan keliru tengok slide ni, 6 perkaitan alignment dalam penyataan masalah. Bila sebut alignment, dia mesti libatkan latar belakang tadi, okey, dan persoalan dan objektif kajian. Okey, bila cakap alignment, penyataan masalah duduk tengah-tengah. Jadi 6 perkaitan alignment ni bukanlah 6 di penyataan masalah. Saya nak tunjukkan kehadiran penyataan masalah dalam proses alignment ni tadi. Jadi nombor 1, bidang kajian dan isu yang relevan. Ini latar belakang. Nombor 1. Bila sebut nombor 2, beberapa masalah kritikal. Kan? Ada beberapa masalah kritikal. Kenapa ada beberapa masalah kritikal? Sebab ada dalam kajian dia perlukan beberapa masalah untuk dibangunkan beberapa objektif. Tapi salah juga kalau saya menggunakan perkataan beberapa, sebab mungkin ada orang satu saja masalah. Tapi satu masalah tu akan membangun pula beberapa objektif dan persoalan. Jadi ambil konteks kan. Kat sini saya tulis beberapa masalah kritikal. Okey. Kemudian normal lah bila orang ada masalah, sebab dalam penyataan masalah ni dia last sekali akan jadi penyataan. Okey, last sekali akan jadi penyataan. Perenggan yang pertama dan perenggan kedua tu dia tak boleh jadi penyataan yang jelas lagi. Dia akan jadi satu masalah yang kritikal. Oh, ini yang kau nak buat. Tapi apa benda yang penyataan yang kau nak selesaikan dalam kajian? Itu maksud dia. Jadi dia proses dia daripada nombor 2 tu beberapa masalah kritikal pergi nombor 3 masalah yang hendak dikaji dalam bracket penyataan. Okey, kemudian kan kita pesankan tadi apa-apa pun dalam research, proses nombor 4 kena bagi justifikasi. So justifikasi dah semakin hampir dah. Semakin hampir untuk memperjelaskan. Oh, dengan justifikasi ini maka jelas dan terbuktilah objektif ini perlu dibangunkan. Jadi nombor 5 adalah objektif, nombor 6 adalah persoalan dan hipotesis kajian. Jadi dekat 6 perkaitan alignment tu ada 3 perkara dalam problem statement. Yang pertama, beberapa masalah yang kritikal. Yang kedua adalah masalah yang hendak dikaji, jadikan penyataan. Yang ketiga adalah justifikasi. So paling minimum dalam penyataan masalah ada 3 elemen ni. Kita akan nampak masalah yang kritikal, masalah yang nak dikaji lebih teliti jadi bentuk penyataan. Yang ketiga, apa justifikasi kita untuk dijadikan satu penyataan masalah. Okey, dengan ada 3 perkara ni kita akan align dengan objektif dan persoalan kajian. Okey, so bila sebut penyataan masalah ni memang saya tak boleh miss. Bila miss, okey, jadi dia mesti ada latar belakang, dia mesti ada persoalan dan objektif kajian. Okey, daripada kita tahu 6 perkaitan dengan